Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya kita dapat meneruskan pengajian dan pembacaan kita daripada kitab Tafsirul Jalalain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya mengurniakan kepada kita kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quranul Karim, mengamalkannya dan menyampaikannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أو لتعودن لتصيرن في ملتنا ديننا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. Setelah Rasul berbalas hujah, berbalas dialog dengan orang-orang kafir, dan akhirnya mereka menyatakan kebergantungan mereka kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah hendaklah bertawakal oleh orang yang bertawakal. Hanya kepada Allah hendaklah bertawakal oleh orang-orang yang bertawakal. Dalam ayat yang pertama, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam ayat yang seterusnya, wa 'alallah
falyatawakkalil mutawakkilun. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kita perhatikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifatkan orang-orang yang bertawakal di hujung ayat yang lalu, bahwasanya mereka adalah orang yang beriman. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Manakala di dalam ayat ini mereka disifatkan sebagai orang yang bertawakal. Mereka disifatkan sebagai orang yang bertawakal. Maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sebenarnya wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun dengan wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun ialah sesuatu yang bersifat dhimnan, tadammun, bersifat tadammun. Kerana untuk menjadi satu orang yang bertawakal, maka dia mestilah orang yang beriman. Tidak mungkin menjadi seseorang yang disebut sebagai mutawakkilin kecuali di dalam diri mutawakkilin itu ada sifat iman. Tanpa sifat iman, bagaimana boleh terhasilnya sifat tawakul? Kerana sifat tawakul merujuk kepada puncak keimanan kepada Allah. Di dalam wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun terkandung sifat iman di dalamnya. Dan perkara ini mungkin boleh menjawab persoalan, apa beza antara wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun dengan wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Dia memberi isyarat bahawasanya orang yang boleh mempunyai sifat tawakul kepada Allah adalah orang yang bagaimana? Orang yang mempunyai iman. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun menunjukkan bahawasanya tawakal berasal daripada iman. Itu satu perkara. Yang kedua, Syekh Mutawalli Sya'rawi membawa kita kepada suatu perkara, iaitu apa? Iaitu perbezaan antara tawakul dengan tawakul. Perbezaan di antara tawakul dengan tawakul. Tawakul adalah amalan hati. Tawakul ini amalan hati. Bagaimana pula kita kata tawakul ini amalan hati? Sebab tawakul ini berasal daripada iman. Iman ini amalan hati, maka tawakul pun amalan hati. Adapun tawakul, tawakul ini makna lain. Tawakul ini maknanya dia berserah. Dia berserah diri tanpa perbuatan dia buat apa-apa. Syekh mengatakan tawakul ini adalah suatu keadaan satu orang dia mengambil faedah daripada sebab asbab-asbab yang Allah Subhanahu wa taala
telah sediakan. Segala sebab-sebab yang Allah jadikan sebagai wasilah untuk menghasilkan sesuatu, dia menggunakannya. Ataupun pendek kata beliau, fal jawahiru ta'mal wal qulubu allati hiya tatawakkal. Jawarih, anggota badan ni beramal dan hati bertawakal. Ini konsep tawakul yang sebenar. Adapun tawakul ni maknanya dia tinggal habis. Dia tak buat apa-apa, baring je atas katil dalam keadaan tubuh badan sihat, tak nak bekerja, tak nak melakukan apa-apa, menggunakan alasan tawakul. Itu bukan tawakul, itu adalah apa? Itu adalah tawakul. Jadi apabila telah dihujani dengan pelbagai perkataan kata nista, maka Rasul tetap istiqamah dengan pendirian dia. Tetap istiqamah. Semalam saya sebut, berdasarkan apa yang Imam Razi sebut, apa dia? Yang pertama, bahawasanya di dalam ayat ini menunjukkan sayugia bagi satu orang sebelum dia mendakwahkan suatu sifat supaya dakwahnya berkesan, maka hendaklah sifat itu ada dalam diri dia. Ataupun dia dakwah dahulu diri dia, kemudian dia dakwahkan orang lain. Maka ia terkandung di dalam firman Allah, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah. Ini dakwah para anbiya untuk diri mereka sendiri. Kemudian wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun, dakwah mereka kepada orang lain. Ia memberi faham bahawasanya sayugia seseorang itu berpakaian dengan sesuatu sifat, maka setelah dia berpakaian dengan sesuatu sifat, dia dakwahkan pula orang lain dengan sifat tersebut. Masih belum berakhir dialog antara Rasul dan kaumnya. Apabila Rasul menjelaskan kepada mereka kekeliruan mereka, syubhat yang mereka terperangkap di dalamnya, maka ini jalan terakhir. Ini sikap yang dijadikan sebagai natijah daripada dakwah. Sepatutnya kamu, bila telah dijelaskan kekeliruan kamu beriman. Kamu terima dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, tetapi tidaklah sikap mereka seperti itu. Akhir sekali bila mereka dah mati hujah, bila mereka tidak tahu bagaimana membalas hujah yang diberikan, ini cara yang biasa digunakan oleh umat-umat yang terdahulu. Apa dia cara dia? Iaitu memberi ancaman dan memaksa supaya nabi-nabi itu meninggalkan kampung, meninggalkan tempat yang mereka tinggal. Beri dua pilihan. Sama ada kamu patah balik kepada agama yang lama, ataupun kamu keluar daripada tempat ini. Dua pilihan. Lanukhrijannakum min ardina, aw la ta'udunna fi millatina. Dua je. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim, telah berkata oleh orang-orang kafir kepada rasul-rasul mereka, pasti dan pasti
kami akan keluarkan kamu daripada bumi kami, ataupun kamu kembali kepada agama kami. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, beginilah yang kita selalu perhatikan apabila kebaikan tersebar. Apabila di sesuatu tempat disebarkan dakwah, disebarkan kebaikan, maka orang-orang yang melakukan kerosakan dia akan marah. Dia tak suka dengan sebaran dakwah tersebut. Maka bila kebaikan disebarkan, golongan-golongan yang tak suka dengan kebaikan, yang buat kerosakan di sesuatu tempat, mereka akan mempunyai suatu fikiran. Jadi macam mana ni? Apa yang kita perlu buat? Maka akhir sekali fikiran mereka akan tertumpu kepada apa? Cara dia kita kena keluarkan. Kita kena keluarkan yang jadi sebab benda ni disebarkan. Jadi kita perhatikan, apabila dakwah disebarkan, maka antara cabaran yang akan berlaku adalah orang-orang yang suka dengan kerosakan ini, dia akan tak senang. Dia tak senang duduk dengan dakwah. Telinga dia panas. Dia akan buat apa? Dia akan lakukan sedaya upaya untuk keluarkan suara-suara itu. Dia jadi apa? Dia tak boleh dengar, telinga dia panas. Dia akan usaha sedaya upaya untuk keluarkan suara-suara itu. Dan suara-suara itu dikeluarkan dengan cara mengeluarkan orang yang sebarkan suara tersebut. Kita dah nampak faham. Kita dah faham tabiat. Ini dipanggil tabiat mufsidin. Tabiat mufsidin ini relevan. Apabila suara-suara hak bergema, puak-puak mufsidin akan berusaha sedaya upaya untuk matikan suara tersebut, untuk meniadakan suara tersebut. Kalau suara itu orang, mungkin dia bunuh sehingga suara itu padam. Ataupun dia tak bagi tauliah supaya suara itu padam. Atau dia buat sekatan-sekatan supaya suara itu tidak bergema lagi. Ataupun dia halau orang itu daripada negeri pergi ke tempat lain. Jadi ia terus berlaku. Ia terus berlaku, dan boleh kita kata inilah yang merupakan sejarah yang kita dapat belajar sebagai apa yang kita boleh sebut sebagai apa? Sebagai tajribatul anbiya. Kita boleh belajar ini sebagai tajribatul anbiya. Tajribah, pengalaman para nabi, bahawasanya biasa mereka ini kena ancam untuk dihalau daripada tanah air mereka sendiri. Kalau kita baca dalam juzuk 19, dalam juzuk 19 Tasim Mim, dalam surah tersebut kita tengok apabila para nabi menyampaikan dakwah, mereka akan diberi ancaman. Antara ancaman dihalau. Antara ancaman adalah mereka akan diancam dengan apa? Dengan rejam, dengan penyiksaan. La illam tantahi la arjumannaka. Dalam surah Yasin pun ada sebut. Inna ilaikum la mursalun qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu la narjumannakum. Ini pun
Ini pun antara tajribatul anbiya. La illam tantahu la narjumannakum. Maknanya apa? Orang-orang yang kafir ini, dia akan jadi tak senang bila dakwah itu bergema. Dia akan jadi tak senang, dia akan jadi panas. Ada ayat yang lain, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ini hikayat orang-orang musyrikin. La tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kamu dengar Quran ini. Jangan dengar apa yang Muhammad bacakan. Buat bising bagi suara Quran itu padam. Itu antara yang ulama tafsirkan apa maksud ayat walghaw fihi la'allakum taghlibun. Walghaw fihi itu ditafsirkan sebagai buat bising. Buat bising dan sebarkan benda-benda yang lain, benda-benda yang lara, sehingga suara Al-Quran yang Muhammad baca itu tenggelam. La'allakum taghlibun. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi. Itu tengok ayat tu, walghaw fihi. Apa maksud walghaw fihi? Cabaran kita pada hari ini, walghaw fihi itu pun akan berlaku. Apabila suara-suara ilmu bergema, suara-suara mengajak kebaikan bergema, suara-suara mengajak supaya berpegang kepada Allah, meninggalkan asbab bergema, akan ada orang yang mana seolah-olah dikocak, seolah-olah dikocak ketenangan hidup dia. Dia jadi tak boleh dengar suara-suara seperti itu. Maka sama ada dia marah dalam hati ataupun dia zahirkan dengan lidah dia. Dia akan pastikan supaya suara itu hilang. Jadi itu yang kita boleh belajar daripada tajribatul anbiya. Dan tajribatul anbiya ini pertamanya ditujukan kepada Rasulullah, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat yang disebut sebagai tasliyah. Cerita-cerita para nabi yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran, antara hikmahnya dan faedahnya adalah tasliyah. Tasliyah untuk Rasulullah. Tasliyah untuk Rasulullah, iaitu wahai Muhammad, kalau kamu diancam akan dikeluarkan daripada tanah air kamu, maka nabi-nabi terdahulu pun diberi ancaman yang sama. Kalau kamu diusir daripada apa? Daripada negeri kamu, nabi-nabi dahulu pun diusir. Kalau kamu bila berdakwah, dakwah kamu didustai, maka nabi-nabi dahulu pun didustai. Sebab itu kita selalu sebut Al-Quran ini boleh kita nyatakan antara maksudnya adalah mengajar bagaimana satu orang itu berdakwah. Mengambil cerita-cerita para anbiya, tajribah-tajribah para anbiya dalam dakwah untuk dia pujuk hati dia. Itu yang disebut tasliyah tu. Tasliyah ni maknanya pujuk, penenang hati. Jadi bila tengok dihalau daripada Mekah pergi Madinah, rupa-rupanya nabi-nabi yang terdahulu pun menerima ancaman yang sama. Menerima ancaman yang sama. Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dihalau oleh kaum dia, dihalau oleh ayah dia sendiri ataupun pakciknya sendiri. Apabila dia mula buat bising, menurut mereka dia mula buat bising, cerita-cerita benda yang mana bertentangan dengan apa yang disebut selama ni. Maka mereka suruh Nabi Ibrahim tinggalkan bandar tu, tinggalkan negeri tu.
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Ketika Nabi Ibrahim dakwah kaum dia, dakwah ayah dia, ataupun dakwah pakciknya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, dalam surah apa ni? Dalam surah Maryam. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu, kenapa kamu sembah ma la yasma'u, yang tak boleh mendengar, wala yubsiru, yang tak boleh melihat, wala yughni 'anka syai'a, yang tak boleh memberi apa-apa faedah pun, yang tak boleh menyelesaikan masalah kamu pun. Jadi perkataan ni, orang-orang yang sembah berhala dia jadi sakit hati. Dia jadi sakit hati. Dia jadi sakit hati macam mana? Sebab selama ni kita duk pegang dengan benda ni, tiba-tiba ada satu orang ni datang memperbodohkan. Seolah-olahnya mengatakan kami ni yang sembah berhala ni bodoh. Bodoh. Maka mereka akan jadi runsing, akan jadi risau. Akhir sekali cara dia sama ada ancam akan seksa macam dalam surah Yasin, lanarjumannakum wa la yamassannakum min adzabun alim. Kalau kamu tak berhenti, kalau dakwah diteruskan, kami akan rejam kamu, dan daripada kami kamu akan menerima penyeksaan yang pedih. Ada juga yang halau. Dalam surah yang saya bacakan tadi, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Cuba sambung para hufaz. Para hufaz cuba sambung surah apa? Surah Maryam. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ini perkataan daripada Azar ni. Tengok ayat dia seterusnya. Ayat seterusnya bunyi macam mana? Sambung. Tak ada yang sambung. Maka kata Azar kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, adakah kamu menunjukkan sikap tidak suka kepada Tuhan-Tuhan kami, Tuhan-Tuhan aku? Qala raghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Nampak? Dia Ustaz Abu Zah. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Nampak? Sama kan? Sama je. Sama je tajribatul anbiya. Kalau kamu tak berhenti, masih lagi mengatakan sembah berhala ni bodoh, masih lagi memperbodohkan orang-orang tua kami, kami akan seksa kamu. Dan tinggalkan wahjurni maliyah. Qala salamun alaik. Maka kata Nabi Ibrahim, assalamualaikum, sejahtera untuk kamu. Lalu Nabi Ibrahim telah meninggalkan
tempatnya. Ini biasa ni, ancaman seperti ini biasa merupakan asam garam sepak terajang para anbiya, dan berlaku juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diancam, dan akhir sekali Nabi telah meninggalkan kota Mekah dan pergi ke kota Madinah. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Ayat ini pun boleh kita ambil untuk faham. Ini berkenaan dengan Rasulullah. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Orang-orang yang telah dikeluarkan daripada tanah air mereka, tiada salah yang mereka buat, melainkan mereka mengatakan Tuhan aku adalah Allah. Maka para da'i, para pendakwah, biasalah tu kalau kena halau, nak datang ke masjid, pengerusi masjid tak bagi masuk. Dah masuk, beg dicampak, keluar daripada surau, keluar daripada masjid. Biasalah tu. Nabi-Nabi lebih hebat daripada itu. Nabi-Nabi menerima ujian lebih hebat daripada itu. Tapi ini dulu cerita kena buang beg daripada masjid ni, ini cerita dulu. Kalau zaman hari ni, kita ni yang pergi keluar jemaah, pergi mana pun, kalau di Malaysia secara umumnya tidaklah lagi menerima ujian seperti itu. Kena buang beg, tidur dekat luar. Itu secara umumnya kalau di tempat kita dah tak berlaku. Jadi semasa berlaku, inilah yang kita sebutkan sebagai tasliyah. Tasliyah pertama, dia adalah tasliyah untuk Rasulullah. Dan apabila Rasulullah wafat, dia juga tasliyah untuk umat Nabi Muhammad. Sebab umat Nabi Muhammad ni adalah umat dakwah. Di mana tu? Di mana umat Nabi Muhammad boleh mengambil tasliyah dalam melakukan usaha dakwah, boleh mengambil contoh dalam melakukan usaha dakwah daripada dakwahnya para anbiya. Daripada dakwahnya para anbiya. Maka kata lagi Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahawasanya mereka ini memberi dua saja pilihan, sama ada keluar ataupun patah balik, ataupun apa? Patah balik kepada agama kami. Tetapi para rasul tak menerima tawar-menawar tersebut. Tidak menerima tawar-menawar tersebut. Sebab dan Allah Ta'ala telah turunkan kepada mereka tentera-tentera yang menyebabkan hati mereka teguh, kukuh, tenang. Sakinah diturunkan, keyakinan, keteguhan hati diturunkan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna az-zalimin." Jadi ayat fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna az-zalimin ni, ayat ini merupakan apa? Merupakan tentera Allah. Apa maksud tentera Allah? Tentera Allah ini iaitu bila satu orang itu dia melakukan dakwah, maka dia akan dapat kepayahan, dia akan dapat kesusahan, hati dia mungkin akan bergelonyok, maka Allah Ta'ala akan turunkan tentera dia. Tentera tu maksudnya Allah akan turunkan dalam bentuk sakinah, dalam bentuk keyakinan. Antara tentera Allah kepada para pendakwah diberi yakin, diberi tenang, diberi keberanian.
menyebabkan dia terus maju dalam dakwah dia. Dia tak hirau dengan ancaman tersebut. Sakinah summa fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha. Jadi rasa tenang, tak terkesan dengan ejekan orang dalam apa? Dalam kita buat dakwah ni sebenarnya adalah suatu tentera Allah. Jadi tentera Allah yang disebutkan dalam ayat ini, Allah telah turunkan wahyu kepada para nabi, pasti dan pasti kami akan membinasakan orang-orang yang zalim. Jadi kamu tak perlu risau mereka nak ancam kamu itu dan ini. Kaedah Allah, sunnatullah, orang-orang yang zalim yang akan kalah. Orang-orang yang zalim yang akan binasa, bukan kamu tapi mereka. Inilah yang Syekh Mutawalli sebut. Inilah yang disebut sebagai qanunun samawiyun. Ini adalah undang-undang langit. Apa dia undang-undang langit? Undang-undang langit, orang yang zalim dialah yang akan binasa. Dan ini adalah apa lagi yang disebut oleh Syekh Mutawalli? Ini adalah qadiyah imaniyah baqiyah wa daimah abadah. Ini adalah fakta yang perlu kita imani. Dan fakta ini akan terus relevan, dan sunnatullah ini akan terus menerus berlaku atas muka bumi ini sehinggalah hari kiamat. Jadi bila satu orang itu berada dalam cabaran yang sangat getir, maka dia ingat firman Allah ini, lanuhlikanna zalimin. Pasti dan pasti kami akan membinasakan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim yang akan binasa, orang yang adil tidak akan binasa. Orang yang ajak manusia kepada Allah yang akan mendapat bantuan, orang yang cuba memadam suara-suara dakwah mereka yang akan binasa kalau mereka tidak taubat. Dalam ayat yang lain, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa la yansuranna Allahu man yansuru. Ulang, bila kita menghadapi kepayahan dalam menyampaikan dakwah, kita ulang, wala yansurannallahu man yansuru. Pasti dan pasti Allah akan bantu orang yang membantu agamanya. Pasti dan pasti Allah akan membantu orang yang membantu agamanya. Kalau kita nampak macam ada kuasa besar yang mengancam dakwah kita, maka kita ingat firman Allah, lanuhlikanna zalimin, lanuhlikanna zalimin. Pasti dan pasti kami akan membinasakan orang-orang yang zalim. Jadi ayat fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin ini Syekh Mutawalli Sya'rawi telah sifatkan sebagai apa? Qadiyatun imaniyatun baqiyatun daimatun abadah. Ini adalah fakta yang wajib diimani dan ia terus relevan. Ia akan terus berulang-ulang sampai hari kiamat. Allah dah janji lanuhlikanna zalimin. Yang hak pasti akan menang. Cuma bezanya masa sahaja. Yakin. Tapi untuk nak dapat yakin itu, sementara nak tunggu datangnya nusratullah, apakah sifat yang perlu dilazimi oleh satu orang da'i? Wala nasbiranna ala ma adaitumun. Yang tu kena amalkan. Ayat sebelum ni. Memang Allah Ta'ala janji lanuhlikanna zalimin, tetapi ihlaku zalimin ni dia ada masa dia. Dia ada masa dia. Sementara nak tunggu masa tu sampai, maka pendakwah akan terus berdakwah dan dia akan terus menghadapi ujian-ujian. Jadi apa senjata dia pada waktu itu? Ialah sabar. Ialah apa? Sabar. Wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Kena sabar.
Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Ditanya kepada Nabi, bila lagi nak datang bantuan Allah? Ala, dengar betul-betul, sesungguhnya bantuan Allah itu dah dekat dah. Kesimpulan dia, semua ini memerlukan kepada iman. Memerlukan kepada iman. Sebab itu kita selalu sebut, dakwah ini memang sifat dia begitu. Orang yang nak melakukan dakwah, dia kena belajar sifat anbiya dalam dakwahnya. Kita bercakap dakwah, tapi bila orang komen sikit, kita melenting. Bila orang keluar kata-kata tak elok pada kita, kita melenting. Kita hari ini nak dakwah macam raja. Itu masalahnya. Kita nak dakwah, tapi kita nak orang layan kita macam raja. Itu bukan sifat, itu bukan apa? Sunnatullah dalam dakwah. Sunnatullah dalam dakwah, dia mesti ada zaman istidbar. Zaman apa? Zaman istidbar, zaman orang paling muka, zaman orang tak suka. Kena ada. Sebab itu memang sifat dan tabiatnya. Para masyayikh menyebut, kita dalam dakwah ataupun dalam bidang ilmu, kita jangan melihat keadaan guru-guru kita ataupun keadaan ulama-ulama, keadaan masyayikh semasa apa? Semasa sekarang ini kita tengok, oh dia ini pergi mana orang layan dengan kapet merah, pergi mana orang sambut di airport, pergi mana ribu-ribu orang datang jumpa dia. Jangan lihat kepada keadaan sekarang. Ini nasihat yang disebut oleh guru kami. Siapa yang dia lihat keadaan masyayikh, siapa yang dia lihat keadaan masyayikh pada waktu sekarang, dan dia nak jadi macam masyayikh itu seperti yang sekarang ini. Contohnya dia tengok Habib Umar. Dia melihat Habib Umar pergi mana orang sambut, pergi mana bersesak-sesak orang nak salam dengan dia, diperlakukan seperti raja, maka dia kata saya nak jadi macam Habib Umar. Yang dia maksudkan saya nak jadi macam Habib Umar tu, maksudnya saya nak jadi satu orang alim yang orang sambut macam dia. Siapa yang melihat keadaan masyayikh pada waktu hujungnya, maka dia akan binasa. Dia akan binasa. Sebab sebelum dia nak melihat keadaan masyayikh itu pada waktu dia dilayan, dia menerima istiqbal, perlu mengetahui bidayah. Ini ada disebut dalam Al-Hikam. Kita perlu ada bidayatun muhriqah. Kita perlu ada bidayatun muhriqah. Barulah kita ini akan mendapat nihayatun musyriqah. Siapa yang tiada permulaan yang muhriqah, yang membakar, yang memenatkan, yang menyedihkan, maka dia tidak mungkin akan memperolehi nihayatun musyriqah. Lihat dulu, kalau kita tengok ulama, tengok orang layan ni macam mana, nampak macam hebat, maka kita tengok dulu zaman waktu dia belajar bagaimana, zaman ketika dia mula melakukan usaha dakwah bagaimana, zaman waktu dia belum dikenali bagaimana. Yang itu kita kena tengok. Dan itulah sebenarnya perkara yang menyebabkan dia sampai ke tahap ini. Tetapi banyak berlaku, dia suka tengok ulama-ulama yang dinaikkan darjat. Dia nak jadi macam ulama itu, tapi dia nak jadi dengan erti kata dia pun nak dilayan seperti ulama itu dilayan. Itu yang jadi rosak. Itu yang jadi rosak. Rosak bagaimana? Kita ini nak dilayan seperti mana masyayikh, sedangkan kita tidak pernah melalui mujahadah masyayikh. Dan dia punya risiko dia, kalau seseorang itu dia ingin disanjung seperti itu,
sedangkan dia tidak menjalani mujahadah. Apabila dia tidak menjalani mujahadah, sanjungan itu akan memudaratkan diri dia, akan memudaratkan hati dia. Adakah kita ingat mudah untuk kita jaga hati kita bila kita datang mana-mana orang sambut dengan velfire, orang sambut dengan jet peribadi, pergi mana-mana orang bersesak-sesak ribu-ribu nak salam tangan kita? Adakah kita ingat mudah untuk jaga hati daripada ucup? Jadi para masyayikh ni telah melalui suatu sistem tarbiyah dan mujahadah sehingga hati mereka ni tak kesat, tak terkesan. Sama je, orang nak salam ke, orang nak menjerit-jerit ke, hati mereka tetap kepada Allah. Bila satu orang itu telah bersih hatinya, Allah berilah kepada dia keadaan seperti itu. Kalau keadaan seperti itu ataupun kurang daripada itu kena pada kita, hati kita rosak. Sebab kita nak terus kepada sanjungan tetapi tidak melalui proses tarbiyah. Dia bukan jadi baik, dia jadi rosak. Ni Ustaz Lomah ada share tu, ibarat daripada hikam. Man lam yakun lahu bidayatun muhriqah, lam yakun lahu nihayatun musyriqah. Jadi saya ingatkan diri saya dan semua sahabat-sahabat, kalau seseorang itu dia cakna soal hati dia, maka sebenarnya dia takut. Dia takut berada dalam situasi sanjungan seperti itu, kerana bukan mendatangkan manfaat kepada dia segi akhiratnya, tetapi hanya mendatangkan mudharat kepada dirinya. Maka perlu ada bidayatun muhriqah, barulah kita boleh menikmati nihayatun musyriqah. Jangan lihat keadaan masyayikh sekarang ini, maka tetapi tengok, baca, ambil tahu kisah-kisah dia pada waktu dahulu, dan kita hendaklah lalu jalan yang sama. Jangan terus lompat. Jangan terus lompat pergi ke jalan yang hujung sebelum kita lalu jalan yang awal. Jadi itu sistem yang diajar oleh para masyayikh suluk, bahawasanya ini soal untuk ketahanan hati kita ketika berdepan dengan ujian-ujian seperti ini. Jadi kita kembali kepada ayat ini. Inilah cabaran yang dihadapi oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan seterusnya akan terus dihadapi oleh mereka-mereka yang melakukan usaha dakwah. Cabarannya apa? La nukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Maksudnya, kalau dalam usaha dakwah, kalau kita nak kiaskan, sama ada kamu berhenti, kamu tak payahlah dakwah, ataupun kamu jadi balik macam dulu. Kamu jadi balik macam dulu, jadi balik macam dia dulu, ataupun tak payah dakwah. Dua saja pilihan. Tetapi para anbiya alaihi wassalatu wassalam tidak terkesan. Mereka tidak terkesan sebab mereka dibantu oleh Allah dengan junudullah. Salah satu bentuk bantuan Allah ni, bantuan Allah ni bukan semestinya benda fizikal yang kita nampak kat luar. Contohnya, bantuan Allah tu datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan turun daripada langit. Misalnya, bantuan itu datang dalam bentuk orang menjamu, orang memberi kenderaan. Bantuan Allah yang lebih besar diberikan kepada para pendakwah. Yang lebih besar ialah dia dibantu. Dia dibantu dengan sakinah. Dia dibantu dengan apa? Sakinah. Dibantu dengan unsur memberi ketenangan dalam hati dia. Hati dia tak bergoyang. Diberi keberanian, itu pun bantuan Allah. Diberi keyakinan, itu pun bantuan Allah. Bahkan bantuan Allah ini lebih utama daripada bantuan-bantuan yang bersifat fizikal, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam peperangan Badar.
Allah Ta'ala telah menurunkan sakinahnya. Thumma anzalallahu sakinatahu. Sakinah ni bantuan Allah. Sakinah diberi ketenangan. Maksudnya dia melakukan usaha dakwah dalam keadaan hidup dalam keadaan kesempitan, tapi dia tenang je. Dia tak gelisah. Orang yang banyak duit lagi gelisah, tetapi dia tak gelisah. Itu sebenarnya bantuan Allah. Itu semuanya adalah bantuan Allah. Maka ayat fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin, ayat ini merupakan satu bentuk bantuan daripada Allah, tasliyah, untuk memberi ketenangan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Terus kamu terus melakukan usaha dakwah, kerana yang menang tu kamu, yang kalah tu mereka, yang selamat itu kamu, yang akan binasa itu mereka. Setelah kita faham ayat ini, kita tengok semula kepada tafsiran khusus yang dibuat oleh pengarang Jalalain. Kita tengok apakah tafsirannya yang dilakukan di sini. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ. Tengok pada ayat أَوْ لَتَعُودُنَّ. أَوْ لَتَعُودُنَّ, cuba kita tengok apa yang telah ditafsirkan di sini. أَوْ لَتَعُودُنَّ ditafsirkan dengan la tasirunna. La ta'udunna ditafsirkan dengan la tasirunna. Saya ingatkan balik kaedah belajar tafsir Jalalain. Kita perlu jawab soalan kenapa, mengapa. Kita perlu jawab soalan mengapa. Okey? Perlu jawab soalan tu. Jadi kita tanya di sini, kita tanya mengapa ataupun kenapa Imam Suyuti telah mentafsirkan ta'udunna itu dengan makna tasirunna. Mengapa? Jawapan kepada mengapa itu akan menambah kita malakah dalam tafsir. Bertanya dan mendapat jawapan, proses itu akan menyebabkan minda kita aktif kita ketika membaca ayat Al-Quran. Sebabnya gini. Apa maksud asal bagi perkataan kembali ataupun kamu kembali ke dalam agama kami? Kalau kita tengok hanya lafaz ini dengan terjemahan literal, kembali ni maksudnya apa? Dulu mereka atas agama tersebut, kemudian mereka keluar daripada agama tersebut, kemudian mereka kembali semula. Jadi seolah-olah zahir je, literal. Kalau kita tengok literal ayat ini, adakah dia memberi waham bahawasanya rasul-rasul ini dulu mereka ni pun berada atas agama yang sama? Sebab itu mereka ada agama yang, mereka berada di atas agama yang sama. Berada di atas apa? Agama yang sama. Tapi peliklah, mana boleh? Sebab kita kata semua para nabi, semua ni dalam akidah ni, semua para nabi tidak pernah melalui zaman syirik. Tidak. Mereka ini maksum. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan para anbiya ni maksum daripada maksiat, sama ada selepas menjadi nabi ataupun sebelum menjadi nabi.
Dia bukan dulu mereka ini pun sama agama dengan kaumnya, kemudian dilantik menjadi nabi, mendapat hidayat. Bukan macam tu. Bukan. Para anbiya ni maksum daripada dosa besar dan dosa kecil. Sama ada selepas menjadi nabi ataupun sebelum menjadi nabi. Kalau kita terjemahkan la ta'udunna dengan makna patah balik, dengan makna kembali, maka dia akan jadi iskal. Betul tak? Dia akan jadi iskal. Adakah ia memberi indikasi bahawasanya Nabi pernah juga melalui zaman syirik? Ini adalah salah segi akidah. Pada ketika itu, apabila memaknakan sesuatu perkataan di dalam Al-Quran, memberi waham makna yang secara ijma' salah, secara qat'i salah, maka kita perlu memberi taujih. Inilah masuk perbahasan memberi taujih. Kalau dalam kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi, dalam tafsir Al-Kabir, Imam Fakhruddin Ar-Razi memberi 6 jawapan. Imam Fakhruddin Ar-Razi memberi 6 jawapan. Salah satu daripada 6 jawapan itu, salah satu daripada 6 jawapan yang diberikan oleh Al-Imam Ar-Razi, salah satunya adalah yang dipilih oleh Al-Imam As-Suyuti. Jadi cara kita nak belajar tafsir Jalalain ni, kita tengok kat sini tafsir dia la tasirunna. Jadi la tasirunna dah jawab dah soalannya. Kenapa tafsirkan begini? Sebabnya mentafsirkannya dengan makna zahirnya memberi indikasi, memberi waham makna yang salah. Makna yang salah secara ittifaq, secara ijma'. Jadi bila dia memberi indikasi makna yang salah, kita tak bolehlah maknakan dia dengan makna literal. Kita kena maknakan dia dengan sesuatu makna. Makna apa yang pengarang Jalalain telah buat? La ta'udunna, pengarang Jalalain telah memaknakannya dengan la tasirunna. Maka lagi untuk kita memantapkan pengajian Jalalain kita kena jawab soalan yang kedua. Kita perlu jawab soalan yang kedua. Mengapa? Mengapa juga? Mengapa pengarang Jalalain memilih tafsiran ini? Yang tadi kita kata soalannya mengapa berubah daripada makna literal kepada makna yang lain? Jawapannya kerana memaknakannya dengan makna literal akan mendatangkan iskal. Iskal yang bagaimana telah disebutkan. Itu dah habis dah marhalah yang pertama. Marhalah yang kedua, dalam banyak-banyak taujih yang diberikan, mengapa Al-Imam As-Suyuti misalnya, ataupun Al-Imam Al-Mahalli misalnya, dalam bahagian yang kedua, memilih tafsiran seperti itu. Menjawab soalan daripada mengapa memilih itu juga akan menambah malakah dalam diri kita dalam perkara tafsir Al-Quran. Ada 6 wajah ataupun ada 6 jawapan yang diberikan oleh Al-Imam Ar-Razi. Ingat balik saya ada kongsi tentang tafsir Ar-Razi, kelebihan ataupun mazaya tafsir Ar-Razi. Keistimewaan tafsir Ar-Razi ini menurut Mufti Taqi Osmani, kita boleh tahu kalau contohnya dalam sesebuah ayat ada berapa qaul tentang tafsirannya, maka Imam Razi akan bawa semua qaul tersebut. Imam Razi akan bawa semua qaul tersebut berkumpul di satu tempat. Jadi mudah untuk kita tahu. Macam contoh kan dalam masalah ni, ada berapa jawapan untuk iskal ini? Contohnya ada 6 jawapan. Maka Imam Razi membawa ke semua 6 jawapan. Membawa ke semua 6 jawapan tersebut.
Okey, kalau saya boleh bagi sepintas lalu. Jawapan yang pertama, aula ta'udunna. Aula ta'udunna, jawapan yang pertama, kata Imam Ar-Razi, jawapannya adalah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka membesar bersama kaum. Jadi pada peringkat permulaan mereka tidak mempamerkan mukhalafah. Sebelum mereka dilantik menjadi rasul, mereka tidak mempamerkan mukhalafah walaupun tak setuju dalam hati, tapi mereka diam je. Jadi menurut anggapan orang-orang daripada kalangan kaumnya, pada sebelum dia berdakwah ni, dia ini ikut agama kita. Jadi kembali itu maksudnya kembali kepada keadaan dulu yang kami nampak, kamu tidak kamu tidak menentang. Itu maksud kembali. Yang kedua, wajah yang kedua, kata Imam Razi, perkataan la ta'udunna itu kan perkataan orang kafir. Mereka bercakap itu berdasarkan apa yang mereka faham. Dan perkataan orang kafir ini tak semestinya betul. Jadi yang sebut la ta'udunna itu kan orang kafir. Jadi buat apa kita nak fikir sangat la ta'udunna? Dia bercakap mungkin betul, mungkin salah, mungkin dusta. Jadi perkataan la ta'udunna ni adalah perkataan orang kafir. Maka kalau perkataan tu salah, wajarlah sebab dia orang kafir. Dan jawapan yang ketiga, la ta'udunna ni yang dimaksudkan kembali kepada agama dulu, mukhatab kepada la ta'udunna ni bukan Nabi, tetapi pengikut-pengikut Nabi. Maksudnya mereka kata kepada pengikut-pengikut Nabi, sama ada kamu keluar ataupun kamu patah balik kepada agama dulu. Yang ini betul lah kalau kita maknakan begitu. Sebab pengikut-pengikut para Nabi dulu mereka atas agama kaumnya, kemudian mereka masuk agama para anbiya. Jadi betul lah perkataan kembali. Yang keempat, yang tafsiran yang keempat inilah yang dipilih oleh Al-Imam Suyuti, memetik perkataan Imam Zamakhsyari, al-audu bima'na sayrurah. Kata Imam Zamakhsyari, dalam bahasa Arab, aud dengan makna sayrurah ni banyak berlaku dalam kalam Arab. Wajah yang kelima, mungkin juga para Nabi ni sebelum dilantik menjadi Rasul, mereka menganut agama Nabi sebelumnya. Jadi bila dilantik menjadi Rasul, agama lama tu dinasahkan. Jadi agama lama tu agama yang betul. Itu pun mungkin juga. Dan yang terakhir, mungkin juga maksud kembali kepada agama kami itu maksudnya kembali kepada keadaan kamu yang dulu. Keadaan kamu yang dulu, iaitu diam, tak ada kritik. Yalah, walaupun kamu tak suka, tapi kamu tak kritik, kamu tak ada cakap apa-apa. Imam Razi kata mungkin juga. Jadi ada 6 wajah. Jadi siapa yang nak tahu perinciannya tu, Ustaz Lokman pun ada share. Tapi daripada 6 wujuh ini, Imam Suyuti pilih satu je. Imam Suyuti pilih satu saja. Jadi kenapa? Dia kena jawablah soalan kenapa. Susah tu nak jawab soalan mengapa Imam Suyuti pilih. Dalam hasyiah pun tak tulis mengapa Imam Suyuti daripada 6 itu Imam Suyuti pilih. Sebab itu dalam tafsir ini dia ada unsur juga tarjih. Daripada banyak-banyak ni, saya lebih tarjih yang ini misalnya. Mungkin kan unsur tarjih. Jadi kalaulah kita boleh jawablah mengapa Imam Suyuti memilih tafsiran la ta'udunna ni dengan makna la tasirunna. Sebab tafsiran ini dia tak perlu nak memaknakan sesuatu, dia tidak perlu banyak takdir. Mungkin itu wajah dia. Kerana apa? Mentafsirkan la ta'udunna dengan la tasirunna ni
dia tak perlu sangat banyak takdir. Macam contoh kan, kita kata kita ambil taujih yang mengatakan apa? Mukhatab kepada la ta'udunna ni adalah pengikut-pengikut. Jadi taujih ni dia agak dhaif. Nampak tak dhaif? Sebab apa? Sebab pangkal ayat tu berbunyi wa qala allazina kafaru li rusulihim. Perkataan ini orang kafir tujukan kepada rasul-rasul mereka. Jadi kalau kita takwilkan la ta'udunna ni maksudnya khitab ini ditujukan kepada pengikut, dia jadi hujung ayat tak sama dengan pangkal ayat. Itu jadi dhaif. Nampak tak? Walaupun ada ulama tafsirkan macam tu, tapi dia akan jadi dhaif. Bagaimana hujung ayat tak sama dengan pangkal ayat? Hujung ayat kita kata mukhatabnya pengikut, tapi awal ayat li rusulihim, li rusulihim, ataupun kita kata millatina, wa qala alladhina kafaru li rusulihim aw la ta'una fi millatina. Jadi kita kata millatina ini dimasukkan dulu para nabi ini dia berada atas agama yang lain, agama yang betul lah, agama langit tapi yang lain. Kemudian bila dilantik menjadi rasul dimansuhkan dan mereka menjalankan syariat baru. Ini pun sebenarnya dhaif, sebab kalau kita baca kisah-kisah para nabi ni, cabaran yang mereka hadapi ketika berdepan dengan kaum ni adalah cabaran kaum ni bukan berada pada agama nabi sebelum ni. Kaum itu berada pada agama yang memang menyeleweng, bukan langit punya. Kalau bahasa Urdu dia punya but prasti, sembah bala. Jadi mentafsirkan millatina tu dimasukkan millatun minal milal, iaitu syariat terdahulu, dia jadi dhaif. Jadi apa? Menjadi dhaif. Ataupun kita kata aula ta'udunna fi millatina itu dengan makna apa? Itu perkataan orang kafir. Jadi perkataan orang kafir mungkin betul, mungkin benar, mungkin betul, mungkin benar. Itu bolehlah. Maksudnya pandangan ni adalah wajah yang munasabah juga. Tetapi dia akan jadi perkataan tu kurang maknanya. Maka memilih la ta'udunna dengan makna la tasirunna tu nampak tak perlu banyak sangat takdir, tak perlu banyak sangat takwil. Mungkin saya kata itu mungkin wajahnya. Al-Imam Suyuti memilih pandangan la ta'udunna dengan makna la tasirunna. Ingat, kaedah nak mengajar jalan lain, kita kena jawab soalan-soalan yang saya sebutkan, tadi. Seterusnya, aw la ta'udunna fi millatina, aw la ta'udunna fi millatina. Fi millatina telah ditafsirkan dengan dinina. Millah maksudnya agama kami. Jadi millah ini ditafsirkan agama. Dia menguatkan lagi tafsiran la ta'udunna dengan la tasirunna, supaya kamu ni sama ada kamu jadi dalam agama kami. Ta'ud tu maksudnya jadi, ataupun kita terjemah mudah, kamu memeluk agama kami. Bukan kamu patah balik kepada agama kami, tapi kamu memeluk agama kami. Kamu memeluk kepada agama kami, kamu beluk agama kami. Kalau begitu, semasa kita terjemahkan, orang yang terjemahkan Al-Quran ni, dia perlu tengok tafsir. Bila dia tengok tafsir, dia kena pilih tau. Kena pilih tafsir yang munasib untuk dijadikan asas terjemahan. Contohnya kita tengok penterjemah kita, mungkin pimpinan Ar-Rahman. La ta'udunna ni ditafsirkan dengan apa? Ditafsirkan dengan apa? Kalau ditafsirkan dengan la ta'udunna dengan makna kamu kena kembali. Kalau diterjemahkan dengan kembali, maka maknanya
penterjemah penterjemah tafsir pimpinan Ar-Rahman tu pilih satu pandangan. Pilih satu pandangan. Tak salah, kan? Tak semestinya kita dalam terjemahan mesti kita pilih yang ditafsirkan oleh Jalalain. Tak semestinya. Tidak semestinya. Boleh saja kita pilih pandangan yang lain kalau kita lihat itu lebih munasabah. Janganlah ambil pandangan yang syaz ke, terlalu dhaif ke. Sekerana makna Al-Quran juga terdedah pada ijtihad. Saya bagi satu satu contoh. Ada orang kritik Maulana Zakaria. Ini disebut dalam kitab menjawab kritikan-kritikan terhadap kitab Fadailul A'mal. Jadi mungkin sebahagian sahabat dah ada. Di Maulana Zakaria ada tulis satu kitab menjawab kritikan-kritikan orang terhadap isi kandungan Fadailul A'mal. Fadailul A'mal. Jadi antara orang kritik Maulana, iaitu ketika beliau menterjemahkan ayat dalam surah Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ini contoh ni cantik ni. Okay, saya buka surah Al-Qamar dan saya tengok apakah yang ditafsirkan oleh pengarang Jalalain. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Oh, di sini sama. Jadi orang kritik Maulana Zakaria terjemahkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir ni. Maulana Zakaria terjemahkan fahal min muddakir ni maksudnya menghafal. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Untuk dihafal. Maka adakah ada sesiapa yang ingin menghafalnya? Jadi daripada ayat surah Al-Qamar, Maulana Zakaria ambil istimbat bahawasanya Quran ni senang dihafal. Maka ada orang yang kritik. Ada orang yang kritik Maulana, mengatakan tafsiran kamu ni tak sama dengan tafsiran, kalau tak silap saya lah, tafsiran kamu ni tidak sama dengan tafsiran yang dibuat oleh Maulana Ashraf Ali Thanwi. Rujuk balik kitab tu, rujuk balik kitab jawapan kepada kritikan-kritikan terhadap Fadailul Amal. Jadi tafsiran kamu ini tidak sesuai dengan apa? Dengan yang ditafsirkan oleh Maulana Ashraf Thanwi dalam Bayanul Quran. Jadi antara perkara kalau tak silap dijawab, maknanya tak semestinya bila tafsiran kita ni tak sama dengan tafsiran mana-mana mufassir, maka tafsiran tu jadi salah. Beliau membuat dokongan dengan tafsiran yang dibuat oleh Imam Sayuti. Jadi Imam Mahali telah tafsirkan lil zikri, itu maksudnya lil hifzi, untuk menghafal. Jadi kalau tafsiran yang kita buat contohnya tidak munasabah dengan tafsiran yang dibuat oleh mufassir yang lain, tidak semestinya dia jadi salah. Dia tak semestinya jadi salah. Saya dah sebut dah sebelum ni banyak kali, sesuatu tafsiran tu dia jadi salah kalau dia mukhalafah dengan bahasa Arab, kalau dia mukhalafah dengan nusus Al-Quran, nusus syariat yang lain, barulah tafsiran tu jadi salah. Kalau dia tidak bertentangan dan maknanya sahih, walaupun tak ada mufassir yang tafsirkan seperti itu,
tetapi asasnya ilmu, alat yang cukup, maka tafsiran itu diterima. Tafsiran itu diterima. Tafsiran itu diterima. Okey? Jadi di sini Al-Imam Suyuti telah tafsirkan millatina dengan makna dinina. Jadi kalau millatina ni dengan makna dinina, maka dia muafiqlah dengan tafsiran la ta'uduna dengan makna la tasirunna. La tasirunna. Kemudian akhir sekali kita nak tutup dah. Fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin. Zalimin telah ditafsirkan dengan makna al-kafirin. Zalimin dengan makna al-kafirin. Jadi kita buat latihan. Mengapa Imam Sayuti mentafsirkan zalimin ni dengan makna kafirin? Mengapa? Siapa boleh jawab? Yang jawablah soalan tu. Mengapa Imam Sayuti memilih perkataan az-zalimin ni maknanya kafirin? Mengapa? Siapa boleh jawab? Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin. Mengapa Imam Sayuti memilih mentafsirkan az-zalimin dengan makna al-kafirin? Ustaz Fadil sebab orang kafir telah meletakkan. Itu step yang kedua tu, Ustaz Fadil. Itu step yang kedua. Step yang pertama itu soalan yang akan berangkai daripada jawapan yang pertama. Dia punya sebab dia, sebabnya perkataan Ustaz Luqman jawab apa? Inna syirka la zulmun azim. Betul. Sekarang ni gini, perkataan zalim ni dia adalah apa? Perkataan zalim adalah perkataan yang boleh kita kata, kalau dalam mantik tu dipanggil kulli mutawati, kulli musyakki. Dia ada, zalim ni dia ada macam-macam. Dia macam-macam peringkat. Daripada sekecil-kecilnya zalim sehingga zalim yang paling besar ialah syirik. Jadi zalim, kalau perkataan zalim kita tajridkan. Tajrid ni maksudnya kita tanggalkan konteks ayat. Kita tanggalkan dia tanpa meraihkan konteks ayat. Dia akan jadi satu makna yang umum. Okey, betul tak? Tetapi bila perkataan zalim dimasukkan dalam sesuatu siyak, dimasukkan dalam sesuatu konteks ayat, maka ihtimal makna lain tu akan jadi dhaif. Ihtimal makna lain itu akan menjadi dhaif. Dan sesuatu makna yang sesuai dengan konteks itu akan menjadi lebih utama. Betul tak? Jadi kalau perkataan zalim secara umum tanpa ada latar belakang ayat, konteks, maka boleh saja dimaknakan dengan pelbagai makna.
Namun apabila perkataan zalim itu diletakkan dalam siap ayat yang seperti ini, kita tengok ayat sebelum, kita tengok ayat selepas, maka memaknakan zalim di sini dengan makna, dengan apa? Dengan makna yang lain ni dia jadi dhaif. Sebab zalim ni pukul orang pun panggil zalim. Mungkin apa? Orang-orang yang melawan para nabi tu dia tak adalah bunuh orang, mungkin tak buat kerja bunuh orang. Dia tak ada buat, dia buat maksiat sendiri je. Contohnya maksiatnya mungkin meliwat ke, berzina ke. Tapi maksiat-maksiat yang jenis pukul orang, rampas harta orang, mengurang ketimbangan mungkin tak buat. Sebahagian kaum buat, sebahagian kaum tak buat. Jadi bila kita tengok siap cerita sebelum dan cerita selepas, maka zalim di sini untuk maknakan dengan makna-makna tadi dia jadi dhaif. Yang lebih mengungguli, yang lebih sesuai, zalim itu diambil, dimaknakan dengan salah satu makna zalim. Maka salah satu daripada makna zalim adalah syirik. Berdasarkan ayat yang tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Bizulmin, zulum yang dimasukkan di sini adalah syirik, ataupun inna syirka la zulmun azim. Itu nas daripada Al-Quran. Itulah wajah dia. Jadi ketika menjawab soalan saya tu, kena bagi tahu apakah wajah munasabah daripada mana banyak-banyak makna zalim. Pengarang Jalalain telah pilih satu makna. Itulah wajah dia. Wajahnya kerana melihat konteks siyak dan sabak ayat. Okey? Dan setelah itu barulah kita tanya soalan yang kedua. Soalan yang kedua dan jawapan apa? Jawapan bagi soalan kedua itulah jawapan yang Ustaz Fadil bagi tahu tadi. Kenapa? Jawapan yang soalan yang kedua, mengapa syirik itu dipanggil zalim? Kalau dalam ilmu balaghah tu majaz tu dipanggil kena bagi tahu wajah. Contohnya, kenapa dia panggil wajah syabah? Dia panggil apa? Wajah syabah. Itu kalau dalam konteks majaz. Mengapakah si fulan ini dipanggil singa? Apa dia punya wajah syabah? Dari segi apa? Dia ni dipanggil singa sebab janggut dia banyak ke? Dia dipanggil singa sebab kaki dia empat ke? Ataupun kuku dia tajam ke? Ataupun dia ni raja kota ke? Yang ni raja rimba, dia raja kota. Ataupun apa? Dinyatakan wajah syabah. Wajah syabahnya daripada segi syaja'ah. Daripada segi syaja'ah. Nak kata muka ni macam singa, tak juga. Sebab dia janggut licin, tak ada janggut, kan? Nak kata dia ini kaki empat, tak, kaki dua je. Jadi tengok, kita lakukan as-sabru wa taqsim, maka keluarlah yang wajah syabah dia dengan singa ni daripada segi syaja'ah, keberanian. Jadi apakah wajah munasabah? Munasabah antara apa? Antara syirik dengan zalim. Jadi syirik ni boleh kita kata dia duduk bawah, zulm tu dia jadi jins. Jins bawahnya nau. Ini dalam bahasa mati jins besarnya syirik, zulum, zalim. Jadi antara nau yang ada di dalam apa? Yang ada di bawah perkataan zalim itu adalah apa? Syirik. Jadi apakah wajah istiqaqnya? Maksudnya apakah wajah munasabah? Syirik itu boleh dipanggil zalim, maka dia ada ciri yang ada pada perkataan zalim itu ada pada perkataan syirik, iaitu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi zulmun. Barulah itu perbahasan apa wajah dinamakan syirik itu sebagai zulum. Dan jawapan ini akan terpakailah dalam ayat-ayat yang lain seperti yang disebut tadi, inna syirka la zulmun azim. Maka di sini wama fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna az-zalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim
Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Ayat yang seterusnya itu ayat yang seterusnya adalah ayat yang masih lagi bersifat tasliyah. Jadi tasliyah memberi kekuatan kepada para anbiya untuk meneruskan dakwahnya, insya-Allah. Untuk hari ini setakat ini sajalah yang kita boleh baca. Kita telah bersiaran daripada 6.45 7.45. Kita dah sejam setengah dah. Kita dah sejam setengah dah bersiaran. Jadi seperti mana saya sebutkan, jadi inilah yang kita dapat buat sepanjang bulan Ramadan, barakah daripada PKP kita ini. Jadi terima kasih siapa yang mengucapkan sanah halwa mengucapkan, mendedikasikan ucapan selamat ulang tahun ke, hari lahir ke, hari milad ke. Semoga Allah Ta'ala memberi kepada kita usia yang memberi manfaat untuk agama. Kita mohon kepada Allah setiap amal yang kita lakukan ikhlas semata-mata kerana Allah SWT, yang mendengar ikhlas, yang bercakap ikhlas. Kerana ikhlas itulah yang akan berkekalan kesannya kepada diri kita, kepada umat Islam sejagat, kepada manusia amnya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Dan kita menghidupkan amalan pembacaan tafsir supaya di samping kita menyuburkan pengajian-pengajian fiqh, antara pengajian yang agak kurang juga sebenarnya ialah pengajian tafsir, pengajian tafsir Al-Quran. Ada orang dia minat fiqh tapi dia tafsir tak minat. Dia tak boleh macam tu. Dia tak ada istilah minat fiqh tak minat tafsir. Kalau dia tak minat tafsir, dia wajib minat tafsir. Dialah kena pupuk diri dia. Dialah perlu menyuburkan cinta dia. Tafsir kan maknanya ayat Al-Quran. Kalau kita belajar fiqh, kita masih lagi mentafsirkan kalam fuqaha, kalam manusia. Bila Al-Quran ni kalamullah, dia tak ada istilah tak minat tafsir. Dia dah jadi wajib untuk kita mempelajarinya. Apatah lagi kalau kita ni ahli ilmu, lebih lagi lah perlu mempunyai kecenderungan kepadanya dan hidupkan, kita suburkan ilmu tafsir ini dengan membaca. Kita bukan menjadi mufassir, kita hanya baca tafsiran yang dibuat oleh alim ulama. Kita belajar kaedah-kaedahnya. Jadi kalau kita bagi tumpuan, kita bagi masa bersama hari yang berlalu, insya-Allah adalah sedikit sebanyak daya ataupun malakah tu akan terbina. Benda tu kena bina. Saya pun sedang membina. Jadi kita kena berterusan. Ada sebahagian ulama yang dia punya wirid pembacaan harian dia, satu kita baca Quran, satu lagi kita jadikan wirid harian ni baca tafsir. Contohnya apa? Kita nak ambil tafsir apa? Jalalain, ataupun yang lebih besar sikit daripada tu. Jadi kita ada hissah bahagian bacaan kita daripada tafsir. Jadi mungkin dalam masa setahun kita dapat baca daripada tafsir ni berapa juzuk. InsyaAllah lah, satu tahun demi satu tahun kita berubah-ubah daripada satu kitab ke satu kitab. Dia akan membentuk minda, dan maksud kita tidak lain tak bukan untuk lebih memahami firman Allah yang ditujukan untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة
اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا من المتعزين بالقرآن والمتذكرين به والحافظين له والناشرين له في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجعلنا وذريتنا حفظة للقرآن ونشرة له في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang zahir, yang batin, yang sengaja, yang tidak sengaja ya Arhamar Rahimin. Terimalah segala amalan kami ya Allah di hujung Ramadan ini. Terimalah sembahyang tarawih, sembahyang tahajud, salat witir, puasa, bacaan Al-Quran, berzikir, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terimalah segala amalan yang kami lakukan bersama dengan kekurangannya ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami lemah, tidak mampu menyempurnakan amalan ya Allah. Dengan segala rahmat yang ada di sisimu, terimalah amalan kami dengan segala kekurangannya ya Allah. Ya Allah, seperti mana Engkau telah menutup keaiban kami di dunia ini sehingga manusia bersangka baik dengan kami ya Allah, maka Engkau tutuplah keaiban kami di hari akhirat saat rahsia-rahsia dosa-dosa manusia didedahkan ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau malukan kami di hari akhirat ya Allah, seperti mana Kau menutup keaiban kami di dunia daripada diketahui oleh manusia ya Allah. Tutuplah keaiban kami di hari akhirat. Tutuplah keaiban ibu bapa kami, datuk nenek kami, para asatizah, para guru, para masyayikh yang telah mendidik kami ya Allah. Kurniakanlah syurga yang tertinggi, a'la firdaus. Jadikan kami ahli Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang memahami Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Jadikanlah, kurniakanlah zuriat keturunan kami orang yang mencinta kepada Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, pahala daripada amalan yang kami lakukan, kami hadiahkan ya Allah seumpamanya kepada pengarang kitab ini Al-Imam Suyuti dan Al-Imam Al-Mahalli, dan juga kepada Al-Imam Ar-Razi, Al-Imam Sya'rawi, dan kepada mereka-mereka yang telah berjasa kepada umat Islam ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah seumpama pahalanya ya Allah kepada mereka-mereka, para guru, para masyayikh, para ulama, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilah keberkatan Al-Quran kepada kami ya Allah, menjadi sumber rezeki, sumber darajat, sumber kemuliaan kepada kami dunia yang sementara ya Allah. Ya Allah, fahamkanlah kami ya Allah bahwasanya tiada kemuliaan yang lebih tinggi daripada dikurniakan ilmu Al-Quran. Tiada kemuliaan yang lebih tinggi daripada dikurniakan hafalan Al-Quran. Tiada kemuliaan yang lebih tinggi daripada kekurniaan berkhidmat untuk Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berkhidmat untuk Al-Quran, zuriat keturunan kami berkhidmat untuk Al-Quran sepanjang hidup kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran peneman kami dalam kubur, di atas titian sirat, di padang mahsyar, terus membawa kami ke dalam syurga. Ya Allah, jadikanlah anak-anak orang Islam hafiz Al-Quran. Mudahkanlah anak-anak asatizah kami menjadi hafiz Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah amalan Ramadan kami ya Allah. Ya Allah, malam ini malam hadiah ya Allah. Hadiahkanlah anugerah kepada kami ya Allah, anugerah yang tinggi di sisimu ya Allah. Jadikanlah kami dari kalangan orang yang dibebaskan daripada api neraka ya Allah, daripada utaqaika minan nar, daripada orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabak bala yang telah menimpa negara ini ya Allah. Kembalikanlah orang Islam kepada masjid, dan kembalikanlah masjid kepada orang Islam. Kembalikanlah orang Islam ke dalam masjid, dan kembalikanlah masjid kepada orang Islam. Kembalikanlah orang Islam ke dalam masjid, dan kembalikanlah masjid kepada orang Islam ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Terimalah doa permohonan kami ya Allah. Terimalah ya Allah semua yang mendengar ya Allah, yang melihat ya Allah, yang mengikuti ya Allah pengajian. Berilah keikhlasan kepada kami semua ya Allah. Kami baru belajar ikhlas ya Allah, kurniakanlah ikhlas kepada kami semua ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita menjalani Hari Raya dengan aman dan jangan ramai sangat dalam rumah, nanti polis dengan askar datang. Jadi pandai-pandailah cover, pandai-pandailah ijaz. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin.